Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Husni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Skim insurans keluarga Malaysia dilancarkan bertujuan memberi perlindungan sosial kepada golongan miskin dan miskin tegar yang bakal memanfaatkan 268,000 keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengumumkannya berkata pelaksanaan skim itu melibatkan peruntukan 13.4 juta ringgit. Menerusi inisiatif tersebut, Ketua Isi Rumah KIR berdaftar dalam sistem e-Kasih akan menerima perlindungan insurans premium RM50 setahun. Sekiranya KIR meninggal dunia disebabkan kematian biasa, keluarga akan mendapat manfaat RM10,000. Keilatan kekal RM10,000. Sementara yang meninggal dunia akibat kemalangan sebanyak RM20,000. Pada masa yang sama, Peru Takaful BSN menerusi tanggungjawab sosial korporat syarikat itu sejak 2018 memberikan perlindungan insurans sebanyak RM30,000 secara percuma bagi KIR yang berdaftar menerusi e-Kasih. Ketika berucap merasmikan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Perlis 2022 di Kangar, Perdana Menteri turut memberi jaminan pendapatan kumpulan golongan B40 akan diperkasa. Ia dilaksana menerusi program meningkatkan taraf hidup golongan B40 dalam kalangan masyarakat pertanian agro makanan. Menerusi program tersebut, pelbagai jenis bantuan telah diagihkan kepada 39,171 penerima dengan peruntukan RM109.7 juta. 1,300 pesawah pula telah mendapat manfaat menerusi program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB bagi meningkatkan produktiviti penanaman padi. Pemasangan peranti defibrilator luaran automatik AED di fasiliti awam diwajibkan bermula 2025. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata perkara itu akan dibawa kepada Majlis Negara bagi kerajaan tempatan untuk disokong pelaksanaannya sejajar keputusan kerajaan meluluskan dasar AED Public Access iaitu meletakkan peranti berkenaan di kawasan awam. AED adalah peranti yang boleh menganalisis denyutan jantung dan memberi maklumat kepada penyelamat sama ada untuk menyampaikan arus renjatan kepada mangsa serangan jantung terutama di tempat awam. Sekarang ini wajib menyediakan first aid kit saja. Tapi ini tidak memadai, tak cukup. Sebab kita dapati banyak kes serangan jantung yang berlaku. Dan apabila kes-kes tersebut berlaku, sangat penting untuk kita dapatkan AED ini 2 hingga 3 kali ganda kebarangkalian hidup berbanding dengan komuniti yang tak ada program AED. RM3 juta diperuntukkan bagi pemasangan AED bermula Jun depan bagi memberi bantuan awal kepada mereka yang terkena serangan jantung secara tiba-tiba di tempat awam. Telah pun kita Dalam pada itu, Khairy pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja rasmi di St. John's Ambulance dan Persatuan Bulan Sabit Merah di Ibu Negara memaklumkan projek ambulans hotspots kecemasan 999 akan ditambah baik. Ini termasuk menambah 15 lokaliti baru di seluruh negara bagi mempertingkatkan akses masa respon ambulans sekiranya berlaku kecemasan. Bagi tujuan penambahbaikan tersebut, RM5 juta diperuntukkan. Saya telah setuju supaya hotspot ini diperluaskan ke 15 lagi lokasi di seluruh negara. Setiap negeri, hampir setiap negeri akan ada hotspot. Hotspot ni kawasan yang mana kepadatan penduduk dan waktu menunggu untuk ambulans agak lama. So kita minta perkhidmatan daripada Bulan Sabit dan juga St. John untuk menampung permintaan untuk perkhidmatan ambulans di kawasan-kawasan tersebut.
Dalam perkembangan lain, KAIRI memaklumkan tiada sebarang tindakan akan diambil terhadap penerima vaksin Sinovac yang belum mendapatkan dos penggalak. Bagaimanapun ujar beliau, individu terlibat tidak dapat menikmati kelonggaran sebagaimana penerima vaksin lengkap selepas status vaksinasi mereka bertukar pada 1 April ini. Bila dia, kalau selepas 1 April dia ambil booster, serta-merta dia akan dilengkapkan semula. Kita kena cuba pujuk mereka lah, bukan sahaja dari segi kemudahan, tetapi juga dari segi kesan dan juga kebaikan yang mereka dapat daripada dos penggalak. Masalah obesiti di Malaysia kini berada pada tahap yang membimbangkan dan menurut Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, Tinjauan Kesihatan Kemanusiaan Malaysia Kebangsaan menunjukkan kadar obesiti meningkat kepada 19.7% daripada 17% pada tahun 2019. 30% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 13 tahun turut mengalami obesiti. Sebagai bukti kerajaan serius menangani masalah obesiti, dasar literasi kesihatan kebangsaan bakal dilaksana bagi meningkatkan kefahaman dan kesedaran mengenai kesihatan termasuk penyakit obesiti. Seperti yang kita tahu dalam ANMS, Agenda Nasional Malaysia Sihat, dan juga Yang Amat Berhormat telah nyatakan bahawa dia akan melaksanakan dasar literasi kesihatan kebangsaan, meningkatkan kefahaman dan kesedaran keinsafan tentang penyakit. Jadi hari ini literasi kita hanya 30%. Kita nak tingkatkan yang ini dengan memperkukuhkan ejen-ejen kita lah, seperti COSPAN, seperti Kombi, ejen-ejen di peringkat komuniti supaya memahami isu ini. Datuk Dr. Nur Azmi melancarkan sambutan Minggu Obesiti Malaysia 2022 di Ceras, Kuala Lumpur. Kesiapsiagaan dan kredibiliti Polis Diraja Malaysia PDRM dalam mempertahankan keamanan tanah air berada pada tahap tertinggi. Buktinya, kadar indeks jenayah mencatat penurunan kepada 52,974 kes pada 2021 berbanding 65,623 kes tahun sebelumnya. Bagi tempoh Januari hingga Februari tahun ini, jenayah indeks turut menurun kepada 8,484 kes berbanding 9,777 kes dalam tempoh yang sama tahun lepas. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada PDRM kerana berjaya mengekalkan momentum kecemerlangan dalam penurunan indeks jenayah negara yang terus membuktikan kredibiliti PDRM dalam menjaga keamanan negara amat tinggi sekali. Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan sedar bahawa tugas kepolisan dalam membenteras jenayah semakin kompleks seiring perkembangan teknologi. Situasi itu menuntut PDRM menanganinya secara tegas, strategik dan berkesan. Bagaimanapun tugas membenteras jenayah dan memelihara kedaulatan negara tidak boleh terletak di bahu PDRM semata-mata. Sebaliknya menuntut kerjasama seluruh anggota keluarga Malaysia. Datuk Seri Ismail Sabri berucap pada majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akhril Sani Abdullah Sani ketika berucap pada majlis sama memaklumkan PDRM bakal menerima beberapa aset dan peralatan baharu yang canggih dan terkini bagi memperkasa pasukan berkenaan. Perolehan tambahan itu telah diluluskan Kementerian Dalam Negeri. Melangkah ke usia 215 tahun, beliau berkata PDRM memperbarui sumpah taat setia kepada raja dan negara, juga berikrar memastikan keselamatan rakyat serta kedaulatan negara terus terpelihara. Dengan mengekalkan tema polis dan masyarakat berpisah tiada, seluruh warga Polis Diraja Malaysia akan sentiasa sedia berkhidmat dan berdiri teguh di bawah naungan Panji Sang Saka Biru untuk memikul tanggungjawab dan amanah
bagi memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan negara. Segala pengorbanan, jerih perih dan titisan darah pahlawan-pahlawan terdahulu demi nikmat keamanan yang kita kecapi kini akan terus kami perjuangkan dan diwariskan pula kepada generasi pelapis Sangsaka Biru yang akan datang. Bertemu kembali, Thailand bersetuju membuka pintu sempadan darat di Wang Kelian Perlis dan Bukit Kayu Hitam Kedah bermula 1 April ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu merupakan berita gembira khususnya bagi penduduk di kedua-dua negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin juga telah diminta untuk berbincang dengan kerajaan Thailand supaya membenarkan pembukaan segera pintu sempadan di Padang Besar Perlis dan kawasan lain di utara tanah air. Perdana Menteri ketika berucap merasmikan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Perlis 2022 di Kangar berkata langkah itu akan menyumbang kepada pemulihan negara yang memberi impak positif ke atas kelestarian ekonomi dan kesejahteraan kehidupan keluarga Malaysia. Beliau berharap SOP yang dilaksana di pintu masuk sempadan Malaysia Singapura di Johor juga dapat dilaksanakan di pintu-pintu masuk di sempadan Malaysia Thailand di utara tanah air. Baik, menjelang pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April, polis di negeri-negeri bersempadan darat dengan negara jiran telah memperkasa kesiapsiagaan anggotanya untuk mengekang sebarang bentuk jenayah termasuk penyeludupan dan sekaligus melindungi keselamatan rakyat. Polis Johor bersedia memperkemas gerak kerja dan strategi penugasan anggotanya. Penguatkuasaan bukan sahaja tertumpu kepada usaha membenteras jenayah, malah memastikan SOP ditetapkan sentiasa dipatuhi rakyat. Polis Kedah pula akan menubuhkan pasukan khas bagi memperketat pemeriksaan menjelang pembukaan pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam. Rondaan terutama di lokasi kerap berlaku jenayah juga akan dipertingkat. Di Kelantan, polis bercadang menambah anggota selain mewujudkan beberapa unit baharu di sempadan negara dalam masa terdekat. Langkah itu bukan sahaja sebagai persediaan pembukaan sempadan antarabangsa pada 1 April, malah untuk kesiapsiagaan jangka panjang. Polis Perlis turut melaksanakan usaha sama. Fokus penguatkuasaan tertumpu kepada usaha mengekang aktiviti penyeludupan. 59 warga asing termasuk 6 kanak-kanak ditahan dalam 2 serbuan berasingan Jabatan Imigresen malam tadi. Kesemua warga asing berkenaan dikesan melakukan beberapa kesalahan termasuk tinggal lebih masa dan kacau ganggu awam. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud memaklumkan dalam serbuan pertama di sebuah pusat hiburan di Ibu Negara, 100 individu diperiksa membabitkan 79 wanita tempatan dan selebihnya warga asing. Daripada jumlah itu, 19 wanita warga Thailand dan 2 warga Vietnam ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 61C Akta Imigresen dan Seksyen 15-1-C Akta sama. Manakala serbuan kedua dilakukan di sebuah restoran di Puchong hasil aduan awam berkaitan angka kehadiran warga Afrika yang menimbulkan ketidakselesaan. Hasil serbuan itu, 25 warga Nigeria termasuk seorang kanak-kanak dan 5 wanita ditahan. Turut ditahan 3 wanita Indonesia dan 10 wanita Thailand. Seorang lelaki yang ditahan di sebuah kondominium di Kota Damansara kerana disyaki menanam pokok ganja dan memproses ganja direman 7 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata lelaki berusia 40-an itu direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 6B Akta Sama. Untuk kes itu semalam kita sahkan ada seorang ditangkap. Satu lelaki Melayu telah ditangkap di satu kondominium di Kota Damansara Petaling Jaya kerana menanam pokok ganja dan juga memiliki dadah
Okay. Setakat ni kita masih dalam siasatan kita lagi dan suspek akan direman pada pagi ni. Kes siasat di bawah Seksyen 39B. Atas Dabai. Di Johor, cubaan 6 pendatang asing tanpa izin parti yang cuba memasuki negara digagalkan selepas kesemua mereka dicekup ketika bersembunyi dalam semak di Tanjung Ayam, Kota Tinggi pagi tadi. Markas Divisyen Ketiga Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan rondaan mengesan longgokan pakaian basah di hutan sekitar lokasi tangkapan sebelum penahanan dibuat. Tangkapan melibatkan 5 lelaki dan seorang wanita berusia antara 18 hingga 41 tahun. Semua parti terbabit negatif COVID-19 dan diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan lanjut. Persiapan rapi dilaksanakan Polis Pendang susulan 2 ribut di daerah itu dalam tempoh seminggu. Ketua Polis Daerah DSP Aris Syam Hamiza pihaknya sedia berdepan sebarang kemungkinan termasuk menggerakkan anggota dan mendirikan pusat operasi sementara jika berlaku bencana. Beliau turut menggesa penduduk bekerjasama dan sentiasa berwaspada. Nasihat saya kepada penduduk yang terjejas harta benda ekoran pada ribut tempoh hari segera buat laporan untuk tindakan selanjutnya. Sentiasa berwaspada dengan amaran-amaran atau berita yang dikeluarkan oleh pihak kaji cuaca dan tindakan yang sewajarnya harus diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Dalam kejadian ribut sebelum ini, lebih 100 premis termasuk bangunan kerajaan dan rumah penduduk rosak. Petronas menafikan spekulasi mendakwa terbabit dalam perbincangan dengan kerajaan untuk membeli kepentingan dalam Sapura Energy Berhad. Sapura Energy mengalami masalah kewangan selepas melaporkan kerugian keseluruhan sebanyak 6.6 bilion ringgit pada suku keempat 2022. Petronas menegaskan sentiasa dan akan terus dipandu hanya oleh rangka kerja yang mantap untuk sebarang pertimbangan pelaburan atau penjualan. Syarikat juga komited untuk bekerjasama rapat dengan pemain sektor perkhidmatan serta peralatan minyak dan gas OGSE. Ini bagi memanfaatkan kepakaran dan keupayaan mereka seiring aktiviti perniagaan yang kembali rancak susulan pemulihan industri. Persatuan Automotif Malaysia MAA akan memohon kerajaan melanjutkan tempoh pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST yang bakal berakhir 30 Jun ini. Presiden MAA Datuk Aisyah Ahmad berharap pengecualian cukai jualan itu dilanjutkan hingga 31 Disember. Is the outcome, and when we will submit is after this AGM. So we have not submitted, but we will do so. The outcome we do not know yet. But we will give our reasons for requesting for the extension because of the microchip problems and all that, and there's a lot of our members who still cannot supply. Beliau turut memaklumkan harga kereta pemasangan tempatan CKD dijangka meningkat 8 hingga 20% pada 2023 berdasarkan perkiraan nilai pasaran terbuka OMV Duty Excise yang baharu. Duty Excise itu ditangguhkan pada 2020 sehingga penghujung tahun ini dan akan dijalankan semula bermula tahun hadapan. Bagaimanapun, pihak industri meminta kerajaan mengembalikan perkiraan lama bagi membendung kenaikan harga kereta CKD. Kertas cadangan telah dihantar kepada Kementerian Keuangan. Ada keperluan membina sebuah lapangan terbang antarabangsa di Perak. Menteri Besar Datuk Seri Sahrani Mohamad menjelaskan pembinaan itu bagi merancakkan lagi sektor ekonomi dan pelancongan Perak. Justeru satu rundingan bersama Kementerian Pengangkutan perlu dilakukan bagi membincangkan perkara tersebut. Kalau kita nak menaik taraf lapangan terbang sedia ada, kita perlu memanjangkan dia punya landasan. Kalau nak panjangkan landasan itu bermakna ada deretan rumah di depan landasan itu
terpaksa kita buat pengambilan dan dirubuhkan. Jadi itu mengambil kos yang sangat tinggi. Jadi walau apa pun kita tetap juga akan mencari jalan untuk menyediakan tapak yang bersesuaian bagi pembinaan sebuah lapangan terbang baru yang bertaraf antarabangsa. RM150,000 diperuntukkan Jabatan Perikanan Melaka untuk program pelepasan benih udang dan ikan sepanjang tahun ini. Program dilaksanakan di 5 lokasi seluruh negeri. Menurut pengarahnya, program dijalankan di Sungai Kesang, Sungai Johong, Sungai Duyung, Batu Hampar dan Paya Lebar, melibatkan pembenihan 300,000 udang dan 200,000 ikan pelbagai jenis. Di mana kita telah memastikan bahawa benih yang kita nak lepas ni adalah kawasannya sesuai untuk pembiakan ikan khasnya spesies batang ni. Dia bertujuan sebenarnya bertujuan adalah untuk menambah stok ikan di situ untuk nelayan darat bagi mendapat hasil daripada pelepasan umum ni, dan juga adalah untuk pemancing-pemancing rekreasi yang ada. Kelantan membenarkan solat Jumaat tanpa penjarakan fizikal berkuat kuasa 1 April ini sejajar fasa peralihan ke endemik COVID-19 yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata perkara itu telah mendapat perkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kalimah. Beliau dalam kenyataan turut memaklumkan majlis zikir, kelas Al-Quran, kuliah khas atau umum dan Ilyah Ramadan juga dibenar beroperasi tanpa penjarakan fizikal. Manakala penyediaan menu jamuan berbuka puasa, moreh dan sahur hanya dibenarkan secara bungkus dan diagih kepada jemaah untuk dibawa pulang. Hanya jemaah tidak bergejala COVID-19 dibenarkan hadir. Jemaah wajib memakai pelitup muka dan membawa sejadah masing-masing serta tidak dibenar bersalaman. SOP lain yang dikeluarkan sebelum ini kekal dilaksana selaras nasihat Kementerian Kesihatan. Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan berangkat menziarahi pasangan kembar siam Pramatang yang berjaya dipisahkan melalui pembedahan oleh pasukan Hospital Tunku Azizah HTA Kuala Lumpur. HTA mencipta sejarah apabila buat julung kalinya berjaya melakukan pembedahan memisahkan pasangan kembar siam Pramatang berusia 17 hari pada 19 Mac lepas. Pembedahan diketuai Dr. Zakaria itu melibatkan 13 doktor pakar serta hampir 20 jururawat dan staf Dewan Bedah Kanak-kanak. Sri Paduka Baginda turut berkenan meluangkan masa melawat bayi Astrisia Biliari yang baru menjalani pembedahan pemindahan hati yang diterima daripada ayahnya. Baginda mendoakan agar semua bayi tersebut berada dalam keadaan yang baik dan segera pulih serta dapat menjalani kehidupan seperti kanak-kanak lain. Baik, sukan kita mulakan dengan perkembangan bola sepak. Pengendali skuad Harimau Melaya Kim Pan-gon menuntut anak buahnya memberi aksi bertenaga pada perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 kedua dengan Singapura malam esok. Ini kerana menurut Pan-gon, pertemuan itu akan menjadi platform utamanya dalam membuat pemilihan membentuk skuad yang mantap bagi menghadapi kempen kelayakan Piala Asia 2023 Jun depan. Jelas Pan-gon, objektif utama penyertaan Harimau Melaya di Singapura ialah untuk menilai kemampuan yang ada dalam setiap pemain selain menjalankan eksperimen dalam aspek taktikal. This is the second game for us. We have some objective to participate these two friendly that we try to build our team game model properly and also try to see all the players' ability
so that we can assess the player during the game. I can see then real ability, and also we will try to put some experiment in terms of tactical. Tambah pengendali dari Korea Selatan itu lagi, pertemuan dengan Singapura merupakan medan terbaik untuk menguji kualiti sebenar skuad negara apabila berdepan pasukan ranking ke-161 dunia tersebut. So maybe tomorrow game could be have another opponents. We may have a very good opportunity. We may have a very good practice game. So that we can see a lot of things. Sebelum ini, skuad negara yang berada di ranking ke-154 dunia mencatat kemenangan 2-0 ke atas pasukan ranking ke-129 Filipina pada aksi pertama. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Malaysia.